Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi semua. Jadi pada hari ini dibelah giliran saya untuk berkongsi sedikit sebanyak berkenaan manual prosedur persijilan halal Malaysia dan juga tata cara permohonan bersempena dengan Minggu Kempen Kesedaran Halal Jajahan Bacok secara atas talian. Dengan anjuran Pejabat Agama Jajahan Bacok bersama dengan bahagian pengurusan halal Jahit. Jadi pada pagi ini saya ingin berkongsilah sedikit sebanyak berkenaan bagaimana nak buat permohonan persijilan halal, lagu mana nak cara-cara untuk mendapatkan persijilan halal Malaysia dan juga cara-cara untuk membuat permohonan secara online. Okey. Sebelum tu saya ingin memperkenalkan dirilah. Saya Raimi Izana binti Abdullah daripada bahagian pengurusan halal Jahit. Jadi nak kata banyak pengalaman tu tak ada lah. Cumanya boleh berkongsi sedikit sebanyak dengan tuan-puan lagu mana cara ataupun kata manual prosedur yang perlu pihak industri ataupun premis yang berkeinginan untuk membuat permohonan persijilan halal tapi sebelum ni tak tahu cara ataupun tak tahu apa yang patut disediakan, apa yang patut diketahui. So pada pagi ni saya ingin berkongsilah sedikit sebanyak dengan tuan-puan semua. Okey. Okey, untuk pengetahuan tuan-puan, berkenaan dengan permohonan persijilan halal, semua permohonan perlu dibuat melalui online lah. Jadinya kalau kata bertanya, ada tak sebarang borang yang perlu diisi? Means borang hard copy lah kan? Yang perlu diisi secara manual. So tak ada. Kita mula pada tahun 2011 di mana pihak JAKIM telah dengan pihak JAIN Satu Malaysia memulakan sistem MyEHalal di mana semua permohonan kita buat secara online dah. Tak ada dah apa-apa dokumen ataupun borang yang boleh diisi secara manual lah. Di mana tuan-puan boleh layari laman sesawang www.halal.gov.my. Okey. Seterusnya apa yang tuan-puan nampak di skrin sekarang, inilah kita punya sistem iaitu sistem persijilan halal Malaysia. Di mana apa yang tuan-puan perlu masuk di laman sesawang kita ni, kita punya sistem MyEHalal. Apa yang tertera di sini, inilah yang tuan-puan nampak di desktop ataupun laptop tuan-puan. Kayaknya bila tuan-puan masuk di aplikasi apps halal.gov.my ni, iaitu sistem persijilan halal Malaysia, di mana tuan-puan perlu membuat pendaftaran akaun syarikat terlebih dahulu. Okey, yang ni saya akan huraikan selepas pada ni lah, iaitu tata cara permohonan. Okey. Seterusnya, saya nak maklumlah berkenaan kita punya persijilan halal ni secara worldwide kan. Kalau kata tuan-puan ada produk and then nak menggunakan logo halal Malaysia tetapi kilang tuan-puan tu terletak di luar negara. Jadinya tuan-puan boleh membuat permohonan secara atas talian juga melalui aplikasi ni lah, apps.halal.gov.my/international, di mana tuan-puan melalui kita punya sistem juga, sistem halal Malaysia, tetapi premis ataupun kilang tuan-puan terletak di luar negara. Okey, seterusnya. Okey, ini adalah kita punya main website lah. Kita apa-apa sebarang maklumat berkenaan persijilan halal yang dikontrol sepenuhnya oleh pihak JAKIM, iaitu bahagian Hub Alam Malaysia, iaitu www.halal.gov.my, di mana di kita punya sistem ataupun laman sesawang ni, Halal Malaysia Official Portal. Di sinilah tuan-puan nak dapatkan apa-apa maklumat berkenaan apa-apa update terkini lah daripada pihak JAKIM. Okey.
Okey, sebelum kita pergi dengan lebih jauh lagi, apa yang tuan-puan perlu tahu? Okey, kita mempunyai 9 skim persijilan halal Malaysia. Okey, yang pertama, jika tuan-puan ada produk makanan ataupun minuman dan juga makanan tambahan kesihatan. Jadinya apakah skim yang perlu tuan-puan pilih di dalam sistem MAI Halal nanti adalah skim produk makanan dan minuman lah. Okey, jika tuan-puan ni kategori restoran ataupun dapur hotel, so skim yang perlu dipilih adalah skim premis makanan. Okey, yang ketiga, produk barang gunaan. Contohnya seperti sabun, shampoo. Okey, yang keempat, kosmetik dan dandanan diri. Contohnya foundation, compact powder, blusher, lipstick. So, yang tu termasuk dalam skim persijilan halal kosmetik. Alright, yang kelima adalah rumah sembelihan. Okey, rumah sembelihan ni di mana kita akan fokus kepada mana-mana rumah sembelihan, tak kiralah ayam, lembu, kambing. Jadinya mana-mana rumah sembelihan yang offer ataupun sebarang perkhidmatan lah, perkhidmatan penyembelihan. Jadinya kita tuan-puan perlu pilih skim rumah sembelihan. Alright, seterusnya pharmaceutical. Sebarang ubat-ubatan tradisional. Jadinya kita fokus kepada skim nombor 6 ni, iaitu pharmaceutical. Nombor 7, perkhidmatan logistik, which dia akan terbahagi pada 3, iaitu peruncitan, pengangkutan dan juga pergudangan. Yang ke-8, penghilangan kontrak ataupun OEM lah. Dan yang terakhir sekali, yang terbaru, skim peranti perubatan. Alright. Apakah keperluan umum persijilan, iaitu apa yang tuan-puan perlu, at least tahulah. Tahu sebelum memohon ataupun sebelum rasa macam nak buat permohonan persijilan halal ni, apa kepentingan yang perlu tuan-puan letak dulu. At least tuan-puan tahulah dari segi nak control pembelian bahan mentah ko, dari segi pemprosesan. Alright, so kita go satu persatu lah. Yang pertama adalah keperluan bahan mentah. Di sini tuan-puan perlu pastikan sumber bahan mentah yang digunakan di tempat penghilangan tuan-puan tu mestilah halal dan juga selamat. Sebab sekarang ni kita nak minta persijilan halal. So of course lah kita perlu pastikan, kena tahu sumber yang tuan-puan beli tu. Contoh tuan-puan buat produk apa? Produk kopi perancampuran. So each bahan yang tuan-puan guna tu perlulah mempunyai pensijilan halal. Kopi daripada mana, creamer daripada mana. Okay, tak kisahlah kalau kata bahan-bahan tu daripada luar negara sekalipun, boleh diguna pakai, tapi perlu mempunyai persijilan daripada Badan Persijilan Halal Luar Negara yang telah diiktiraf oleh pihak JAKIM. Alright, nombor 2, bahan mentah yang berasaskan haiwan hendaklah mempunyai sijil halal yang sah. Wajib. Kalau kata bahan mentah tu bersumber daripada haiwan, okay, jadi kita kira kategori bahan mentah tersebut adalah bahan mentah kritikal. Jadinya not toxic, memang tuan-puan perlu beli ataupun perlu pilih yang telah mempunyai persijilan halal. Okey. Kecuali bahan mentah ataupun bahan basah yang tidak melibatkan proses sembelihan lah. Contoh ikan, sotong, udang. So no need persijilan halal untuk bahan mentah tersebut. Haiwan, bahan mentah kritikal haiwan ni yang melibatkan proses sembelihan. Contoh ayam, itik, lembu, kambing dan seumpamanya lah. Jadi, okey, yang ketiga, bahan mentah yang tidak halal tidak dibenarkan disimpan dalam premis. Okey, disimpan ni maksudnya kalau kata tuan-puan maklumkan kita tak guna bahan mentah tersebut dalam produk. Cumanya bahan mentah non halal tu ada untuk makan ko. Contoh tuan-puan ni non-Muslim. So, ada bahan mentah non halal dalam premis. Tak gunakan bahan mentah tu as ingredient dalam produk. Tapi digunakan untuk makan.
Tetap tak boleh. Sebab dalam kawasan proses, dalam kawasan premis, hanya boleh disimpan bahan mentah yang melibatkan production. Okay, melibatkan production dan mestilah 100% halal. Tak boleh ada sumber yang orang kata walaupun ragu, tak confirm lagi tak halal bahan mentah tu. Tetap tak boleh berada di dalam premis. Okey, so seterusnya kita pergi pada pemprosesan. Okey, yang pertama, produk yang dihasilkan hendaklah konsisten serta mempunyai rekod pengeluaran yang dikemaskini. Okey, maksudnya di sini, produk yang tuan-puan nak mohon tu, mestilah orang kata memang kita buat, memang ada production dia. Bukan kata masih lagi dalam proses R&D, tak tahu lagi, tak jelas lagi sama ada produk ni akan dipasarkan ataupun tidak. Yang tu kita tak say lah. So, production dia mestilah konsisten. Which mean contoh, every week tu, walaupun kata dalam bukan tak produce every day, tapi ada production dia. Production berjalan dan bahan mentah tu ada di premis. Okey, yang kedua, tiada percampuran antara bahan mentah produk dengan unsur yang tidak halal. Samalah macam apa yang saya huraikan tadi. Tiada percampuran antara halal dan non-halal ingredient. Alright, next. Berkenaan pembukusan dan juga perlabelan. Okey, setiap label pembukusan hendaklah dicetak dengan terang serta tidak mudah dipadamkan. Okey, yang ni memang jelas lah. Bila tuan-puan ada produk, bila ada produk, mestilah kita nak pasar. Once kita nak pasarkan, mestilah ada branding ataupun ada orang kata packaging yang orang kata menampakkan benda tu produk kita. Tak okeylah kita nak pasarkan bodoh-bodoh dalam loose pack yang tak ada apa-apa label. So, tak boleh. Yang tu sebabnya kita nak tengok, kita nak dari segi nak verify balik. Dari segi pendaftaran nama produk, kita nak tengok grafik yang diguna pakai, kita nak tengok maklumat yang terdapat di pembukusan tu sama ada mencukupi atau sebaliknya lah. Alright, yang kedua, bahan pembungkusan adalah tidak dibuat daripada bahan yang berunsurkan najis. Yang tu mestilah sebab kita nak menghasilkan ataupun kita nak memasarkan produk yang memang bersih, halal. Alright. Next, nama produk tidak menggunakan perkataan halal dan nama-nama berunsur ketuhanan yang lain. Okey, kita tak say nama-nama produk yang ada double meaning, yang berunsurkan ketuhanan. Okey, yang ni memang jelas lah dan memang jelas dan ada tersenarai dalam kita punya manual prosedur persecilan halal. Okey, seterusnya kita pergi kepada kilang. Okey, kawasan kilang hendaklah berpagar serta mempunyai mekanisme yang mencegah haiwan peliharaan ataupun haiwan liar daripada memasuki kilang. Okey, yang ni the main point here, kita tak say kita punya kawasan premis pemprosesan tu senang untuk diakses oleh haiwan-haiwan perosak, Jadi kita kena pastikan kita punya premis tu memang selamat, tak mudah untuk dicerobohi oleh mana-mana haiwan perosak, dan juga termasuklah daripada aspek-aspek lain. Contohnya dari segi kata untuk orang mudah masuk, kena ada kawalan, sistem kawalan yang dibuat oleh pihak pemohon. Alright, yang kedua, pekerja tidak dibenarkan tinggal di kawasan kilang. Okey, yang ni kita memang tak benarkan langsung. Kalau kata let's say premis tu besar, dan ada facilities hostel contoh. Ada tempat yang majikan benarkan pekerja untuk tinggal. Tapi yang tu kita tetap nak, kata sistem kawalan lah di mana pihak pekerja tak boleh sewenang-wenangnya masuk ke kawasan pemprosesan. Sebab yang ni kita tak say. Kawasan pemprosesan tu memang khusus dibuka ataupun digunakan untuk membuat produk. Tak boleh nak bercampur, kata contoh kita punya pekerja ni nak share tandas dalam kawasan proses lah ataupun nak share dapur. Sebab itulah bila once ada kebenaran untuk sharing apa-apa facilities dalam kawasan premis tu, semua tu akan mengundang kepada apa-apa ketidakakuran sebab pada ni, Alright, next, arak dan ramuan berunsur arak tidak dibenarkan sama sekali berada di kawasan kilang. Even
tidak digunakan ataupun tidak ditambah ke dalam kita punya produk. Contoh kita punya staff ramai non-Muslim, ada foreigner kan. Dan mereka tupai arak yang nak minum tu dalam kita punya peti ais. Yang tu memang tak boleh lah. Sebab tu kita perlu ada separate facilities untuk kegunaan pekerja di luar kawasan premis dan juga facilities yang memang diguna pakai untuk production. Okey, jelas di situ. Alright, seterusnya berkenaan premis makanan. Premis makanan ni macam contoh restoran lah, restoran, dapur hotel kan. Alright, peralatan yang digunakan adalah bebas daripada najis. Yang tu confirm lah kan. Sebelum kita buat proses produk, mestilah semua peralatan yang diguna pakai tu bersih. Okey, yang kedua, peralatan ataupun berus daripada bulu haiwan tidak dibenarkan. Okey, biasanya yang ni kita fokus kepada produk bakery lah kan. Ada macam biasalah penggunaan berus untuk kita sapu telur atau roti lah dan seumpama dengannya. Okey, memang kita tidak benarkan sebarang penggunaan peralatan berasaskan berus. Okey, kita perlu cari alternatif lain lah. Contoh menggunakan jenis nylon dan seumpama dengannya. Okey, seterusnya susun atur barangan hendaklah kemas, bersih dan selamat. Ni sebab apa? Untuk memudahkan kita punya perjalanan production di antara staff dan juga dari segi penyimpanan, dari segi proses flow dalam tempat proses tu. Jadinya bila once kita pastikan setiap barangan kita disimpan secara kemas, bersih dan selamat, so kita punya staff senang untuk guna. Lepas guna tu kita cuci, lepas cuci kita perlu kemaskan balik. Alright, berkenaan pekerja. Hendaklah mengamalkan kod etika kerja dan amalan kebersihan yang baik. Okey, GHP lah. Good hygiene practice kan. Okey, yang ni setiap pekerja bila melibatkan makanan kan, memang kewajipan yang pertama perlulah menghadiri kursus pengadaian makanan. Okay, yang kedua perlu ada suntikan anti-typhoid. So, bila kita punya pekerja wajib untuk menghadiri kursus ni, masa kursus tu memang telah didedahkan dengan maklumat-maklumat berkenaan lagu mana nak handling food, lagu mana nak handle keadaan bila once kita proses makanan. So, pengetahuan tu memang kita punya pekerja memang ada dah. Jadi, masalahnya lah ni antara untuk amalkan ataupun tidak sahaja kan. Okey, yang kedua haruslah berpakaian sopan dan juga sesuai. Jadi bila once auditor pergi ke lapangan tu, kita tak lah jumpa macam contoh pekerja kita lelaki. So tak pakailah tudung tak. So bila once walaupun tak pakai tudung, rambut tu kita tak rambut tu dogo-dogo lagu tu je. Perlu ada satu sistem, perlu pakai hairnet contoh kan. Sebab kita tak kecenderungan untuk ada orang kata pencemaran fizikal. Contoh nanti rambut tu berkecenderungan untuk masuk dalam makanan. So kita nak elakkan perkara-perkara tu. So pakaian mestilah orang kata lengkap full PPE Perlu pakai apron. Kalau kata memerlukan untuk pakai glove, kena pakai sarung tangan. Okay. Kalau perlu untuk pakai mask, kena pakai mask. Okay, saya rasa yang tu memang common orang kata pengetahuan yang basic. Semua orang tahu. Cumanya masalah nak amal ataupun tidak je. Alright. Seterusnya, alat dan unsur penyembahan. Okey, alat dan unsur penyembahan tidak dibenarkan berada di kawasan pemprosesan, bermulalah daripada kawasan penerimaan bahan mentah sehinggalah produk siap. Okey, yang ni contoh premis ataupun bagi owner non-Muslim lah, kita faham kan. Jadi bukan kata kita memang tidak benarkan langsung, cumanya alat dan unsur penyembahan tu tidak boleh berada dalam kawasan pemprosesan. Macam yang saya maklumkan tadilah, bermula daripada kawasan penerimaan bahan mentah sehinggalah produk siap. Jadi jika kata alat dan unsur penyembahan ni perlu ada,
perlu ada di luar daripada kawasan yang saya maklumkan tadi. Okey. Seterusnya berkenaan penghilangan kontrak ataupun OEM lah. Okey, perlu pastikan produk yang dikilangkan di kilang yang telah mempunyai CJ halal. Okey, sebelum syarikat brand owner tu nak buat permohonan CJ halal untuk produk sekian-sekian, dia perlu pastikan kilang yang dipilih untuk membuat produk brand owner tu haruslah kilang tersebut mempunyai persijilan halal OEM terlebih dahulu. Barulah syarikat brand owner ni layak untuk membuat permohonan bagi kategori produk produk mereka. Okey, yang kedua, memohon CJ halal bagi semua kilang yang mengeluarkan produk yang sama. Okey, let's say lah kilang yang dia pilih ni dia ada tiga kilang di kawasan yang berbeza. Okey, dan ketiga-tiga kilang ni buat produk brand owner tersebut. Contohnya produk ni brand A. Okay. Okey, ketiga kilang yang saya maksudkan tadi di kawasan berbeza kan. Jadinya brand owner perlu pastikan produk A yang dia buat ni perlulah dimohon bagi setiap kilang yang dia buat tadi. Kilang apa? Kilang A ada di Kota Baru, kilang B di Pasir Mah, kilang C di Tanah Merah. Jadinya each kilang ni perlu membuat permohonan yang berbeza lah. Okey, next. Okey, kita pergi kepada syarat-syarat persijilan halal Malaysia. Apa yang tuan-puan perlu ada? Okay, syarat-syarat basic. Apa yang tuan-puan perlu ada bagi melayakkan tuan-puan untuk membuat permohonan persijilan halal. Okey, yang pertama, syarikat tuan-puan perlulah berdaftar dengan Suruhanjaya Syarikat Malaysia lah, SSM, ataupun lain-lain agensi kerajaan. Contoh tuan-puan ni adalah usahawan daripada agensi sekian-sekian. Jadinya kita perlukan kepada surat pengesahan lah. Okey, yang kedua, mempunyai lesen perniagaan daripada pihak berkuasa tempatan ataupun PBT ataupun surat akuan agensi kerajaan. Okey, yang ketiga, beroperasi sepenuhnya terlebih dahulu sebelum permohonan dibuat. Okey, contoh dalam perancangan kan. Sekarang ni bulan Mei. Okey, produk ni bulan Mei ni masih lagi dalam perancangan. Ada dah kilang. Ada dah produk yang akan dibuat. 3 produk. Produk A, produk B, produk C. Dan kilang tu ada dah, comel dah. Tapi tak beroperasi lagi. Okay. Dalam dalam proses nak kemaskini lah. Apa-apa dokumen, nak kemaskini, nak lengkapkan permohonan. Jadi, perancangannya dalam bulan 8 baru nak buat permohonan. Okay, yang tu tidak layak lah. Belum layak untuk membuat permohonan. Sebabnya, permohonan boleh dibuat sekurang-kurangnya lah dalam tempoh 3 bulan. 3 bulan telah beroperasi, bolehlah proceed dengan permohonan persijilan halal. Sebab apa? Sebabnya kita nak pastikan produk yang tuan-puan hasilkan tu memang confirm akan dipasarkan. Kalau kata dalam perancangan lagi ni, nak pasarkan kedok, nak buat kedok ke. Jadinya hak tu kata tak ada lagi bukti dia. Jadinya sebab tu kita nak at least beroperasi dah sekurang-kurangnya 3 bulan lah. Alright, mengeluarkan atau mengendalikan produk halal sahajalah. Seperti samalah dengan syarat-syarat tadi ke. Tak boleh nak bercampur dengan produk non halal. Okay. Tak boleh lah. Kata betul produk saya ni memang halal. Memang 100% halal. Tapi dalam masa yang sama, kilang saya ni juga membuat produk yang non halal. Production line yang berbeza, tak menggunakan equipment yang sama. Tetap tak boleh sebab daripada syarikat yang sama kan. Alright, yang kelima, beroperasi sepenuhnya sekurang-kurang 3 bulan. Apa yang saya maklum tadi lah. Okay, next. Beroperasi sepenuhnya sekurang-kurang 1 bulan di premis baharu. Yang ni bagi syarikat yang berpindah lokasi. Contoh, syarikat tuan-puan ni ada dah persijilan halal di kilang di Kota Baru. Tapi nak berpindah ke kilang di Pasir Mah. So, perlu maklum ke kita sekurang-kurangnya setelah berpindah di Pasir Mah, kilang Pasir Mah tu 1 bulan.
Okay, Tok Seh kata dalam perancangan macam tadilah perancangan ada dah kilang di Pasir Mati ni tapi tak pergi lagi. So Tok Seh lagu tu. Sebabnya kita nak buat operasi tu, kita nak pergi tengok tempat baru tu lagu mana. Okay. Kalau orang kata dalam perancangan tu, orang kata tak duduk. Bila tak duduk, kita tak boleh nak nampak lagu mana cara tuan-puan buat production, tuan-puan punya proses flow tu lagu mana. Jadi tak jelas di situ. Okey, nombor 7, memastikan sumber bahan ramuan adalah halal dan memilih pembekal yang membekalkan bahan-bahan halal atau mempunyai sijil pengesahan halal yang diiktiraf. Yang ke-8, memohon semua jenis produk ataupun menu yang dikeluarkan. Okey, kalau kata tuan-puan ada 100 produk. Tapi untuk permohonan halal ni, untuk permohonan sijil halal ni, tak usah mohon untuk 100 produk. Nak mohon untuk 20 produk je dulu. Buat apa 80 lagi tak usah mohon? Sebab tak lengkap lagi dari segi documentation, tak lengkap lagi dari segi pembelian bahan mentah tu, tak tahu lagi dia punya dari segi sijil halal tu, tak pasti lagi lagu mana. Yang tu kita tak usah. So, semua bahan ataupun produk yang dihasilkan perlulah dibuat permohonan lah. Perlu dideclare kepada kita. Okey, yang ke-9, permohonan bagi pembungkusan semula iaitu repacking hendaklah mengemukakan sijil halal yang diiktiraf bagi produk tersebut. Kalau kata tuan-puan beli, contoh produk kerepek kan. Tuan-puan beli dalam bentuk bag. Dalam bentuk bag contoh 10 kilo. Dan tuan-puan beli sampai ke kilang tuan-puan repack balik kepada contoh 200 gram kan, 500 gram, 1 kilo. Jadi tuan-puan perlu pastikan yang produk tuan-puan beli yang dalam bentuk 10 kilo tu, in bulk tu, perlulah ada sijil halal terlebih dahulu. Okey, jelas ya di situ? Okey. Seterusnya, apakah permohonan yang tidak layak? Yang memang kata bila kita tengok ni, memang kita tahulah tak boleh nak buat permohonan. Okay, yang pertama, produk yang tidak halal. Tu common lah. Okay. Memang orang kata arak contoh. Buat arak tapi nak buat permohonan halal. Soal lah tak boleh. Okay. Alright, seterusnya sebarang permohonan yang tidak mempunyai standard rujukan ataupun garis panduan. Okay, untuk setiap permohonan, setiap skim yang saya jelaskan tadi ada 9 skim kan. Contoh produk makanan, pharmaceutical, produk kosmetik. So each skim tu dia ada standard rujukan ataupun garis panduan yang kita tengok. Contoh untuk produk makanan ataupun premis makanan restoran. Jadi apa yang kita tengok standard Malaysian Standard MAS 1500. Okay. Jadinya kalau contoh sebarang produk yang tuan-puan buat tu tak ada sumber rujukan ataupun standard rujukan yang dikeluarkan oleh Malaysian Standard lagi. So tidak layaklah untuk buat permohonan. Okay, seterusnya syarikat yang mengeluar dan mengedar produk halal dan tidak halal. Ada percampuran di situ. Okey, sama juga tidak layak. Produk ataupun premis yang memberi implikasi negatif terhadap agama dan sosial lah. Contoh pusat hiburan, dadah, rokok, restoran contoh lah. Nak mohon untuk premis makanan, restoran lah. Tapi dalam masa yang sama, restoran ni bagi servis pub ko, kelab malam ko, seumpama dengannya. So, tidak layak untuk buat permohonan. Okey, next. Produk semula jadi yang tidak melibatkan sebarang proses. Contoh macam ikan, sayur-sayuran, sotong, udang. Yang tu tidak layak lah sebab kita tahu tidak melibatkan sebarang proses, kan? Tidak melibatkan sebarang proses penyembelihan. So tak perlu ada persijilan halal. Okey, seterusnya baja dan makanan binatang. Pinggang mangkuk, produk yang menggunakan nama ataupun nama yang sinonim dengan produk yang tidak halal. Contoh ham, bak kutih, rum, beer, hot dog, bacon. Yang tu jelas. Bila orang kata contohlah ada menu ataupun nama produk hot dog. Hot dog ni apa dog tu? Anjing. So memberi implikasi orang kata, apa anjing ni boleh makan ke? Bila once benda tu macam menimbulkan tanda tanya kan? Menimbulkan tanda tanya pengguna. So kita tidak layak diberi persijilan. Seterusnya kertas meja, kerusi tu tak layak lah untuk diberi persijilan halal. Okey, seterusnya produk siap dalam dan luar negara yang dilabel semula, dilabeling sahaja tanpa menjalani apa-apa proses. Yang tu pun sama. Contohnya kita produk tu daripada US kan. Kita beli contohlah canned food lychee ke
dan kita import daripada US masuk ke Malaysia, kita hanya tukar label sahaja. Tak ada kata buka balik tin, masuk tin baru. Yang tu tetap tidak layak untuk diberi persijilan. Dapur, premis makanan ataupun perkhidmatan penyajian makanan yang menyediakan makanan yang haram dari segi syarak. Okey, produk yang masih dalam peringkat R&D. Dalam peringkat awal penyelidikan dan pembangunan. Orang kata tak ada lagi, orang kata formulation yang jelas. Okay. Mungkin dalam proses R&D ni, formulation tu masih lagi tak pasti. Boleh guna ke, sedap ke dok kita punya kopi ni. Okay. Mungkin nak tambah lagi gula, nak tambah lagi creamer. So, bila masuk jelas gitu, tak boleh lah. Tak boleh dibuat permohonan. Okey, produk yang boleh membawa penyelewengan akidah, pengaruh khurafat, penipuan. Seterusnya, hotel yang menyediakan menu yang berasaskan babi. Yang tu memang ternampak dah. Dapur hotel tu ataupun restoran tu buat menu yang daripada haiwan yang memang tentu-tentunya haram. Memang tak boleh lah. Okey. So, apa yang tuan-puan perlu tahu di sini, rantaian start daripada lagu mana proses start daripada awal nak buat permohonan sehinggalah berjaya. Tuan-puan berjaya untuk dapatkan sekeping CJ halal. Boleh guna logo halal. Okey. Start daripada bahan mentah lah. Pemilihan bahan mentah. Okay. Sebelum tuan-puan beli bahan mentah tu, perlulah buat pilihan. Pilihan lagu mana? Setiap bahan mentah tu perlu ada persijilan halal, perlu yakinlah. Yakin ada bukti yang jelas dari segi ada sijil yang boleh tuan-puan tengok ataupun ada logo halal tertera di label, kan? Okey, from bahan mentah kita terus kepada premis. Lepas bahan mentah tu okey, semua lepas dah. Kita guna bahan mentah yang halal. Okey, seterusnya pergi kepada premis ataupun kilang lah. Di mana kita akan tengok tempat penyediaan produk, tempat pemprosesan produk tu sama ada sesuai ataupun tidak. Bersih ke tak, proses flow tu sesuai ke tak, ada percampuran dengan bahan-bahan proses yang non halal ataupun orang kata halal dan thayyibah, kan? Perlu bersih, selamat dan suci. Bukan kata dari segi halal sahaja. Orang kata tempat proses tu pun perlu selamat, perlu selesa untuk pekerja buat kerja, orang kata, kan? Alright, seterusnya dari segi pemprosesan, tak boleh ada cross contamination, proses flow tu tak salah orang kata pergi mari, okay? Sebab itulah bila auditor pergi ke lapangan, auditor akan tengoklah di tempat proses tu dia punya proses flow tu sama ada sesuai ke tak, sama ada adakah berlaku orang kata cross contamination tu start daripada contoh masuk tu penerimaan bahan mentah. Lepas tu tempat penerimaan bahan mentah tu jugalah ada juga proses lain dibuat di situ. So bila once tak sesuai kita tak say. Okey, seterusnya kita akan tengok dari segi pekerja. Pekerja tu adakah mengikut kriteria yang kita perlukan lah. Kalau kata melibatkan makanan, perlulah hadir khusus pengadaan makanan, perlu disuntik, kan? Lepas tu kalau kata ada requirement tu pun masa proses tu sama ada adakah mengamalkan orang kata apa masa buat produk tu sesuai ke tak dengan etika pemakaian, sesuai ke tak. Contoh kita pergi tu duduk tengah uli-uli tepung tapi bila tengok kuku panjang, gitu tak say lah. So seterusnya berkenaan peralatan perlulah sesuai di mana peralatan tu perlu selamat diguna pakai. Walaupun kalau kata selamat untuk produk, perlu juga selamat kepada pekerja. Okay. Contoh peralatan yang diguna pakai tu terlalu berat sehingga membebankan pekerja kau, okay? Akan menimbulkan memberi orang kata pekerja tu tak selamat ke untuk guna pakai. So yang tu pun kita tak say juga. Alright, seterusnya berkenaan pembungkusan ataupun pelabelan lah. Okey, yang ni contoh kita nak tally lah. Tally tu di mana nama produk yang didaftar di dalam sistem perlulah sama yang tertera di packaging, kan? Tak say sebarang artwork ataupun grafik-grafik yang tidak sesuai berada di packaging. Okey, seterusnya kita nak tengok juga tempat penyimpanan.
Okey, tempat penyimpanan tu sama ada sesuai ke tak dengan produk yang dikeluarkan. Contoh, kita punya produk ni memerlukan tempat penyimpanan sejuk kan. Suhu sama ada suhu bilik ataupun suhu sejuk, perlu disimpan dalam peti kan. Jadinya kita nak tengok semua benda tu sama ada lengkap ataupun tidak di kawasan kilang tu. Terusnya kita kepada rantaian pengangkutan. Okey, di pengangkutan ni kita nak tengoklah sama ada pihak syarikat ataupun pihak pemohon menggunakan pengangkutan yang bersesuaian dengan produk yang dihasilkan. Okey, kalau kata contoh, tuan-puan buat produk sejuk beku ke, frozen food, contoh donat ke roti goreng sejuk beku. So, sama ada semasa kita nak buat penghantaran kepada customer tu, nak pergi atas kedai ke, adakah tuan-puan menggunakan pakai kenderaan yang bersesuaian. Okay, kalau katalah guna kereta, okey, boleh guna kereta. Tapi dalam kereta tu kena adalah cool box kan. Tak boleh kata just frozen, kita punya produk frozen food tu di packing dalam plastik berbodoh je. Lepas tu main letak yang dalam kereta pergi atas. So tak bersesuaian di situ. Perlulah ada tempat penyimpanan yang boleh kita simpan untuk mengekalkan suhu yang selamat bagi produk tuan-puan tersebut. Okey, dan seterusnya kita pergi kepada pengurusan sisa buangan. Okey, yang ni kita nak tengoklah sama ada sistem peparitan yang tuan-puan ada di fasilitis tuan-puan, premis tuan-puan tu, adakah akan mengundang kepada masalah loket tersumbat ke dengan production tuan-puan tu, adakah memberi kepada faktor pencemaran alam sekitar di sekitar premis ataupun sebaliknya. Yang tu kita nak tengoklah sama ada contohlah ada grease trap ke, ada orang kata sapoh tu dibuang ke kerapannya bersesuaian ke tidak dengan tahap production yang tuan-puan hasilkan. Dan last sekali tu, bila semua rantaian produk halal tu auditor telah tengok dan orang kata okey lah kan, tak ada masalah. Kalau kata ada masalah pun telah tuan-puan telah buat pembetulan, barulah berjaya untuk dapatkan persijilan halal.